أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya maka melihat ia pada tiap-tiap suatu itu akan hikmat dan rahsia dan kasih Allah Ta'ala padanya. Tu. Dan ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa tu hai? Ketahui bahawasanya tiada sempurna syukur. Tak sempurna syukur seorang melainkan syukur mereka. Melainkan kesyukuran mereka. Mereka mana? Sifat pada mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya ada mereka. Yang meluaskan Allah Ta'ala, yang meluaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, akan adanya ada mereka tu, barulah sempurna kesyukuran dia terhadap Allah. Ya, tu. Tu dia. Malaikat syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya ada mereka. Tu. Ataupun akan adanya ada syukur. Ada syukur. Malaikat syukur mereka yang meluaskan Allah, yang meluaskan oleh Allah Ta'ala akan adanya syukur. Itulah bahawa sempurna kesyukuran dia terhadap Allah. Tu. Maka melihat ia mereka pada tiap-tiap suatu itu, melihat akan hikmah dan rahsia tu apabila Allah Ta'ala meluaskan ada pada mereka tu. Ni orang dapat syukur. Allah Ta'ala memberi kepada mereka akan kelawasan, akan luah pada kesyukuran dia. Payah juga orang nak dapat syukur ni. Kerana kita faham di Humi lagi start mula, awal mula kita faham buku syukur ni, kita gunakan anggota nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada jalan ibadat. Itu makna syukur. Maka apabila nikmat anggota kita, harta kita, pitih kita
motor kita, kereta kita, kalau kita guna pergi apa, kalau kita guna kok jalan derhaka, jalan maksiat, maka itu dikatakan kufur nikmat tanpa syukur. Kita faham situ dulu. Maka orang yang maka tak sempurna syukur seorang, maka syukur mereka ya Allah Ta'ala bagi kelawasan untuk adakah syukur bagi dia. Maka apabila Allah Ta'ala bagi rezeki dia untuk syukur bagi dia, maka melihat ia mereka pada tiap-tiap suatu itu akan hikmat. Semua perkara yang Allah Ta'ala jadi di muka bumi ni, dia nampaknya hikmat Allah Ta'ala. Kullu syai'in hikmatun. Baik pun kita lihat kepada orang yang buat maksiat sekalipun. Baik pun kita lihat kepada orang yang mengerja berzina, berjudi, berminum arak, apa-apa saja ada maksiat sekalipun, maka dia nampak dalam itu kullu syai'in hikmatun. Semua perkara itu hikmat. Ada satu perkataan orang Thai. Nah. Balik bahasanya kata, kalau tak ada orang jahat, maka kita tak akan kenal perkara yang jahat. Sebab apa kita kenal benda yang jahat? Kerana ada orang jahat. Sebab apa kita kenal zina? Sebab apa kita kenal judi? Pasal ada mereka ni kerjakan benda ni. Kerana awal jadi kita tak kenal mana kau zina, mana kau judi, mana kau yang baik, mana kita tak tahu. Tak tahu. Bahkan laki-laki, perempuan pun kita tak tahu juga macam mana kejadian. Nah, sahabat tu ada seorang masa mengaji kat Yaman, ada seorang. Dia belajar di Ribat Tarim. Ribat Tarim ni mana pondok yang paling lama sekali di Hadraul Maut. Nah, maka masa belajar sungguh. Tak ada berdali apa-apa. Nah, tak ada berdali. Tiba-tiba yang mengaji jadi pandai comel gitu ini, maka tuan guru ni ambil dia buat menantu. Kerana ni pandai bijak yang mengaji. Tu. Lepas tu ambil buat menantu, menikah apa siap. Duduk setahun dah tak dapat anak lagi. Sampai 2 tahun. Menantu aku ni tak boleh anak. Aku dah nak ke cucu. Cucu tak ada. Dia panggil menantu ni. Kerana lama dah mu ni, anak tak ada. Maka jawab tu, buat apa orang bini boleh anak kan? Mu tak tahu. Tak ada. Dia kata, anak ikut tuan guru, tu bini menikah kahwin. Dia nikah kahwin. Lepas tu tak tahu maksud gapo nikah kahwin tu. Lepas tu, nikah kahwin ha? Duk setahun 2 tahun tak dapat anak tu. Lepas tu kerana tak boleh anak pada hari ni. Dia tahu apa orang kahwin boleh anak ke? Ni ayat kata orang kalau apabila tak tahu ni, benda sebenar pun tak tahu. Sebab tu tiap-tiap perkara yang ditilik, yang ditengok oleh mata dia tu, semua tu hikmah. Kalau tak ada benda ni, kita tak kenal kata benda ni benda jahat. Kalau orang jahat kita tak kenal, kita tak tahu orang jahat, maka kita tak kenal benda jahat. Sebab tu orang syukur ni, tiap-tiap perkara yang dia tengok, yang dia lihat ada hikmat. Tiap-tiap perkara tak kira. Dia nampak semua ya Allah Ta'ala, sesuatu perkara yang dia lihat tu, semua hikmat, kebijakan Allah Ta'ala tu. Sebab tu Allah Ta'ala, wa huwal azizul hakim, Allah Ta'ala yang mulia, Allah Ta'ala yang hakim, yang bijak. Dan pulaknya dan rahsia. Rahsia ni benda sulit. Tiap-tiap suatu ada rahsia dia. Ada benda kesulitan dalam tu dalam suatu tu. Itu apabila lah Allah Ta'ala bagi kelawasan dia ada syukur. Bagi rezeki dia untuk dapat kesyukuran pada Allah. Gitulah keadaan dia. Tu. Dan dia kasih Allah Ta'ala padanya. Tu. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya pada apa? Pada suatu. Dia melihat suatu akan hikmah dan melihat dalam suatu ada rahsia. Dan dia kasih Allah Ta'ala
padanya pada mereka, maka mengerijo iyo mereka akan dia akan suatu yang kasih Allah Ta'ala. Nah tu, kalau gitu yang tu mubtada tu. Nah, dan yang kasih Allah Ta'ala, dan bermula perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya, pada mereka. Nah, ni, maka mengerijo iyo mereka akan yang kasih oleh Allah Ta'ala. Kerana perkara yang Allah Ta'ala kasih tu, maka itulah dia buatnya. Tu. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, dan perkara, dan berulang perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya pada perkara, maka mengerijakan ia mereka akan perkara yang kasih Allah Ta'ala. Nak kata gitu. Kalau perkara yang Allah Ta'ala kasih, dia buatlah perkara Allah Ta'ala kasih. Ni. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan tiap-tiap suatu tu, tiap melihat akan hikmat dan rahsia. Maka hendaklah melazimkan ia mereka akan mengikut sunnah Nabi SAW. Ni dia weh. Maka melihat atas tu, itu tafriq pada kata malaikat. Maka melihat ia pada tiap suatu itu akan hikmat rahsia. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, pada tiap-tiap suatu. Gitu tu. Nah, atas pada hikmat tu, bukan mubtadah mula, bukan. Tu. Nah, maka pada mengerja itu atas pada kata melihat. Payah nak i'rab tubik dulu. I'rab nahu biar kasah dulu, barulah kita tubik masalah. Kalau tidak, tak tubik masalah tu. Nah, maka melihat ia pada tidak suatu itu, melihat akan hikmah dan akan rahsia, dan yang kasih, dan akan perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya pada tiap-tiap suatu. Gitu. Nah, kalai dah. Ada buat kalai ni. Kena ada kalai. Apa pada kata hikmat. Dan perkara yang kasih Allah Ta'ala padanya pada tiap-tiap suatu. Padanya pada tiap-tiap suatu. Mana dia lihatkan perkara yang Allah Ta'ala kasih. Kalau ta'at lah. Jadi apabila perkara tak kasih, dia tak melihat. Mana gitu. Apabila lah dia nampak tidak suatu hikmah, rahsia yang kasih Allah Ta'ala tu, maka mengerijakan ia mereka akan tiap suatu. Nah, tilik ke benda tu hikmah. Tilik ke benda tu ada rahsia. Tilik benda akhirnya kasih oleh Allah Ta'ala pada suatu tu. Ketika itulah mereka kerjakan benda tu. Tu. Nah, satu. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan tidak suatu itu akan hikmat dan rahsia. Daya kasih Allah Ta'ala padanya. Nak kata gitu. Nah, dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan tiap-tiap suatu itu tak melihat akan hikmat dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya. Kalau ia tak nampak dalam suatu begitu, maka hendaklah melazimkan ia mereka akan mengikut sunnah Nabi SAW. Dua jalan bagi kita. Kalau benda ni kita lihat kat dia ada hikmat, nah kita buat. Tapi kalau lah kita tak nampak kata benda ni hikmat, benda rahsia bagi Allah, benda rahsia,
Maka ni tetaplah kita ikutkan sunnah Nabi SAW. Pasal apa ikut sunnah Nabi? Kerana di dalam sunnah Nabi SAW ni beberapa hikmat dan rahsia. Tu kalau kita tak nampak dah suatu hikmat, ikut sunnah Nabi. Nabi SAW dia minum air macam minum air panas. Dia minum air, dia isap. Dia isap. Dia ambil air sejuk, dia isap. Dia isap. Ada hikmatnya. Nabi kita dia tak minum air macam lembu minum dah. Nah, dia minum bukan masuk apa? Gong. Alhamdulillah. Kan? Dia minum macam isap. Tu. Ada hikmat tu. Minum air macam tu ada hikmat, iaitu tak timbulkan penyakit perut. Semua perbuatan hak Nabi ada hikmat. Nah, kalau kita tak nampak dalam suatu tu hikmat, tak nampak rahsia, maka tetap kita ikut sunnah Nabi. Tiap-tiap kali kita hendak makan, mesti ada separuh. Adalah kain lapik. Sekurang-kurang tak ada kain, ambil daun kayu letak kat bawah. Semua ada hikmat. Semua ada rahsia. Tiap-tiap kali Nabi kita hendak makan, selalu dia makan garam dulu. Dia tik garam masuk di lidah dia, lepas tu dia makan. Semua ada hikmat. Tu. Nah, lazim ke ikut. Dia makan, Rasulullah suka makan pusing kat kanan. Rasulullah suka makan tangan kanan. Dia tak makan tangan kiri. Nah, semua ada hikmat. Kehidupan Rasulullah semua hikmat. Nah, bahkan duduk qada hajat dia pun ada hikmat. Duduk qada hajat dia. Dia duduk masa qada hajat. Nah, ada hikmat juga tu. Semua ada hikmat. Masya-Allah. Bahkan janggut dia pakai pun ada hikmat. Bukan taruh tak ada. Ada taruh kat rumah tak ada dia nak pakai janggut. Ada hikmat. Semua hikmat. Nah, tu. Ini bagi satu kaedah besar. Kalau kita tak dapat tahu suatu tu ada hikmat atau rahsia, maka lazim tetapkanlah ikutkan sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah dia. Nah, sekalipun tiada mengetahui kita, akan beberapa hikmat dan rahsia. Walaupun kita tak tahu, tapi tetap kita ikutkan sunnah Rasulullah. Kenapa kau Rasulullah pakai piyah, Rasulullah pakai surban? Kita tak tahu apa dia pula hikmat Rasulullah pakai piyah, pakai surban. Nah, dan pula taruh ekor pula. Tak tahu tu dia taruh apa ekor. Kadang-kadang apa ekor bermalu. Tengok ni. Dia pakai surban, dia taruh ekor pula. Ekor surban tak ada pula. Tengok. Apa kita tak tahu hikmat ke apa? Ada hikmat ke apa? Nah, tak tahu. Pas surban kalau kita tengok Hindu pakai. Kena Hindu dia pakai surban kerana rambut dia tak potong. Rambut dia ni yang tak potong. Daripada kecil lagi, pada tua dia tak potong rambut. Lalu tu rambut dia bulik. Dia bilik, maka tak nak nampak rambut, dia ambil kain bukuh jadi semacam surban. Tapi beza dianya, hak Rasulullah ada ekor, hak Hindu tak ada ekor. Apa hikmat? Nah, sehingga dia kata dalam ada sebut dalam hadis mengenai kain serban. Nah, semayang 2 rakaat yang berkain serban. Nah, lebih baik dah semayang tidak berserban 70 rakaat. Tengok. 2 rakaat saja kita semayang pakai serban. Lebih banyak pahala pada kita semayang tidak serban 70 rakaat. Cuba tengoknya kelebihan dia. Kita tahu hikmat apa Rasulullah. Nah, ta'ammamu, berserban oleh kamu, fa inna syaitana la yata'ammamu, kerana syaitan tidak berserban.
Ya tengok. Ni. Tu. Maka ada pula perbezaan ni serubang macam-macam keluar. Nah, tapi kita tak tahu. Tak tahu dalam hati, tak tahu hikmah apa, tak tahu. Kita ikut je. Kita ikut cara sunnah Nabi. Nah, maka dalam tu ada rahsia, ada hikmah. Tu sunnah. Gitu kan. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu tiada kupu ia mereka yang mengerjakan maksiat ni, tiada kupu Allah Ta'ala tu. Ni mereka. Nah, mereka yang mengerjakan maksiat itu tiada kupu. Telah kupu ia. Telah kupu mereka akan beberapa banyak pada nikmat Allah Ta'ala. Kupu apa? Kupu nikmat, bukan kupu agama. Kupu nikmat. Nah, dengar baik. Kupu nikmat ni mana je? Nikmat hak Allah Ta'ala bagi kat kita tu kita guna kepada jalan maksiat. Maka itu dikatakan kita kufurkan nikmat. Tu kufurkan nikmat. Nah, sekalipun maksiat itu dosa kecil, dapat tengok orang tin. Belah-belah ais maya ke habis lah dosa dia. Tu. Sekalipun mengerjakan dosa kecil, sekalipun maksiat itu dosa kecil, apa? Seperti melihat perempuan yang ajnabiyah. Melihat ni tak boleh dah, masya-Allah. Sekalipun begitu pun bermakna kita dah kupur dah nikmat Allah Taala bagi. Kita tak ada tengok dah, maka capuh lalu dah. Tu dia ni. Lalu tu lah kita semua kena banyak istighfar pada Allah. Ni yang misal belakang ni. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, perempuan yang asing daripada dia, mana perempuan yang mahramah, yang muharramah, perempuan yang haramkan nikah dengan dia, perempuan tu yang sah nikah dengan dia, bukan mahram dia, tu perempuan ajnabiyah. Perempuan yang suku sakat, bukan ada mahram dia ada. Melihat perempuan tu dosa kecil. Kalau begitu sekalipun bermakna kita dah kufurkan nikmat Allah SWT, nikmat mata. Kerana jadikan mata suruh kita tengok Quran, tengok kitab, tengok ilmu-ilmu agama. Maka kita guna mata tengok lain pada benda tu. Nah, misalkan sini berat kita ni. Ni dia tak nak we tengok macam mana tu keluar pada rumah tu dah ada dah. Amo tak ada nak tengok ni, tertengok je kata. Tertengok bon nampak tak lawa, buat paling astagfirullah. Astagfirullah. Tengok tak lawa, tak cantik perempuan ni. Kata dia tengok cantik lawa, alhamdulillah, cangok ni. Ada apa dah tu. Ni dia. Setara tu ya tu. Kupudah nikmat ni, masya-Allah. Dah sebanyak kita ni. Keluar pada rumah kata tu lalu dah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu orang perempuan, wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah mereka rumah-rumah mereka itu. Kalau kamu nak keluar, pakailah tutup aurat. Jangan buka aurat kamu tu. Lebih-lebih lagi kamu buka aurat, seperti buka juga kamu pakai pakaian yang ketat-ketat. Dan begitu juga perempuan ni tak boleh pakai minyak bau yang bau-bau sedap, yang menarikkan hati lelaki kat dia tu. Memang payahlah perempuan. Nah, kalau tilik pada hukum agama Islam, sungguh hati kat Allah lah, nak keluar pergi kat mana-mana tu, keluar seorang dia, bahayalah dia. Siapa bahayanya? Suami dia pun bahaya, diri dia pun bahaya. Maka tiap kali dia nak keluar kat mana, kena tutup aurat, kena ada mahram, dia keluar sekali macam tak boleh pergi seorang. Tengok dalam Islam. Jangan kira dalam Melayu. Melayu tu boleh keluar lah. Tak boleh keluar dah rumah orang Arab je. Melayu boleh pergi belakang, nak boleh belakang Melayu. Itu hak Melayu, bukan hak Islam. Lalu tu lah kita mestinya istighfar pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kerana tiap-tiap hari kita kerjakan dosa kecil. Walaupun dosa kecil,
Nah, kalau kita tak bertaubat, akhir sekalinya akan jadi besar. Ada. Maka apabila lah kita dah lakukan dosa kecil tu, maka telah kufur ia mereka akan nikmat mata. Nah, maka ni tafriq pada kata misal. Seperti orang melihat akan perempuan ajnabiyah. Ada. Nah, maka telah kufur ia orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah ni akan nikmat mata. Sebab tu doa tertengok perempuan ada. Bukan doa tengok perempuan, bukan. Doa tertengok. Mana kita tak sekelain nak tengok, tapi mata kita tengok. Ada. Kalau kita tengok tu tak ada doa. Mari tengok. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Bukan macam tu. Nah, keluar pada rumah, kamu tertengok orang tino, tertengok orang perempuan. Nah, tertengok. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada fitnah orang perempuan. Nah, tak ada doa dia weh. Doa tertengok orang perempuan. Bukan doa tengok orang perempuan, tak sama tu. Melihat dengan terlihat tak serupa tu. Luah Melayu tak serupa tu. Melihat ni mana kita sekelain. Terlihat kita tak ada sekelain, tak ada sengaja. Nah, melihat mana kita sengaja. Sengaja hati kita nak lihat. Adapun terlihat mana hati kita tak ada sengaja. Itu mana terlihat. Nah, maka ada doa terlihat orang perempuan tu ada. Tu tu takut kena kena tipu daya orang perempuan ni. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, inna kaidikunna azim. Sesungguhnya tipu daya orang perempuan memang besar. Nah, fitnah dia memang besar. Tu. Tak apalah tu dah. Dan telah kufur ia orang itu akan nikmat cahaya matahari. Bukan sekat nikmat mata juga. Dia lah kufur ia orang itu. Orang apa? Orang yang melihat akan perempuan ajnabiyah. Kufur akan nikmat cahaya matahari juga. Allah lah. Habis dipoti. Kamu kan nikmat mata je kita kufur. Siapa nikmat matahari pun kena juga kita ni. Allah Ta'ala bawa naik matahari suruh tengok benda-benda baik. Maka kita tengok benda maksiat. Tak boleh juga macam tu. Masya Allah. Maka serupa matahari ni. Lapu-lapu ni. Nah, habis jaga kita ni. Mana masuk syurga ke mana ni? Habis lepok ni. Yang kelipuk-lipuk tu habis ni. Dan telah kufur ia orang itu akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat malaikat dengan dia, dengan nikmat tu. Tak sempurna melihat malaikat dengan dia, dengan segala nikmat tu. Apa? Dengan kaki, dengan kepala. Nah, tak akan ada kaki, tak akan sempurna melihat kalau tak ada kaki. Tak akan sempurna melihat kalau tak ada tekak. Tak akan sempurna melihat kalau tak ada telinga. Habis nikmat aduk tahu kita tu, semua kita kufur habis. Satu je kita tengok kan perempuan. Masya Allah ni dia. Hebat sungguhlah tasawuf ni. Habis cara. Sebab tu ada dalam kitab-kitab lain tu orang nak masuk syurga ni orang waruk. Orang waruk. Apa dia ke orang waruk? Orang yang boleh pantan benda haram. Nah, dan benda syubhat. Orang boleh pantang benda haram, benda syubhat, maka orang inilah orang waruk. Orang yang boleh masuk syurga orang tu. Orang tak waruk tak masuk syurga. Kenapa? Kerana amalannya dibatalkan. Dibatalkan dengan je kerja ni, perkara maksiat ni. Tu. Masya Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala tekan juga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takut Allah Ta'ala tu bafazan bertuah. Maka hasil takut ni daripada waruk. Kalau tak ada waruk, tak hasil, tak dapat ketakutan pada Allah. Nah, hasil takut ni khatib sentiasa baca ketubah hari Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hei segala beriman, takutlah kamu ke Allah sebenar-benar takut. Dan jangan matilah kamu sehingga kamu tu beriman yang sempurna. Jangan matilah kamu malaikat kamu tu mati dalam Islam. Apa boleh sakatkan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan mati kamu sebelum Islam itu sempurna dalam diri kamu. Apabila dalam diri kamu Islam tak sempurna, jangan gaduh mati. Bagi tahu kepada malaikat maut dulu, hei malaikat maut, dan jangan ambil lagi. Kalau saya mati lagi, Islam aku tak sempurna lah. Boleh break itu? Tak boleh break. Nah, ni dia weh. Masya Allah. Tengok dia. Sahabat itulah kita sentiasa istighfar, sentiasa selawat dan Nabi, sentiasa tahlil pada Allah, minta doa pada Allah supaya Allah telah ampunkan dosa kita. Jadilah kita ni seorang yang muttaqin. Nah gitu tu. Nah, kita perlu sangat pada doa ni. Kalau tidak, Masya Allah, tengok sini lah. Diri kita tengok orang puan satu tu, maka semua anggota kita hamba fakat dengan mata ni akan jadi kupur semua. Kalau kita tak ada tekak, mestilah mata kita tak sempurna buat maksiat. Kalau kita tak ada kepala, mesti mata kita tak sempurna buat maksiat. Kalaulah tak ada tempat tu, tak ada muka, tak ada hidung, tak ada semua, kalau tak ada ni, mesti kita tak sempurna buat maksiat. Kalau gitu, diri kita tengok satu perempuan tu, semua anggota kita ni jadi kupur habis. Kupur apa? Kupur nikmat. Dapat maksiat dah habis semua. Masya-Allah, tengok sini. Allahu Akbar. Nah, tu. Ni, sikit ni. Payah. Hak agama kita ni payah. Kalau agama hak kita nak tu memang mudah lah. Tapi hak ni payah. Tu saja tu. Seperti matanya dan matahari dan langit. Tu. Seperti matanya seorang dan matahari dan langit. Semua tu kupur nikmat cahaya matahari, kupur nikmat langit. Kenapa? Kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Nah, lihat melainkan dengan mata kalau boleh melihat sempurna. Dan tiada sempurna matahari dan cahaya matahari melainkan dengan langit. Habis weh. Kupur habis. Masya-Allah. Maka telah kupur ia seorang dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Semua habis. Habis makan kerja. Ni tak ada apa dah kita ni. Nah, ngaji belajar tanah penawar bagi hati, tak ada apa dah. Satu je kita buat kerja tu, Allah lah, habis semua kena. Kupur semua. Beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Tu. Dan kias olehmu atas ini nikmat mata ni. Nah, akan segala maksiat yang lain tu. Nah, kiaslah akan ini. Ini nikmat mata yang melihat maksiat tu. Nah, kias akan segala maksiat yang lain. Tu maksiat melihat perempuan ya ajnabiyah. Patut bingung. Asal kalau telinga kita pergi dengar maksiat. Habis kena. Kaki tu jalan maksiat, habis kena. Ni lagi tak lepas. Atas dunia lepaslah. Kalau kita buat maksiat, kita menusuk dengan makhluk, itu bolehlah. Akhirat bagi Allah Ta'ala tak lepas. Allah Ta'ala letak tentera dia masing-masing. Ada rakib, ada atik. Nah, tiap-tiap perkara yang kita kerjakan semua ditandakan oleh atik. Kalau oleh atik, malaikat yang tanda kejahatan. Semua perkara yang baik, malaikat rakib. Dalam buku kita tu, belajar. Ada tak buku kita awal pagi, bangun sembahyang tahajud, bangun sembahyang sunat subuh dah tak? Adakah dalam buku kamu hari-hari tu dimulai hari ibadatku hari ni dengan solat tahajud, atau dengan 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh? Ada tak? Tu dia weh.
Sebab itulah orang soleh tiap-tiap kali dia bangun pagi, dia tak bercakap apa satu, diam. Dia cakap benda baik lah. Mulakan surat catatan dia tu saat ni dengan perkara yang baik. Baik pun dengan isteri dia tak bercakap. Dia tak tanya masalah dunia. Bahkan dia mula cakapan dia dengan benda baik dahulu ataupun dengan zikir dahulu, barulah dia buat benda lain. Tu orang soleh. Kerana dimulakan buku dia atas hari dengan ibadat. Buku catatan dia hari-hari dengan ibadat. Kalau itulah lepas subuh. Apa dah selesai dah solat subuh, ada satu malaikat raun dia panggil. Malaikat raun. Maka malaikat ni ya raun atas muka bumi. Raun ni. Nah, buat apa? Malaikat ni dia untuk pergi tempat halqah zikir lepas subuhi. Di mana ada halqah zikir, maka dia bersama dengan halqah tu. Tu malaikat, penuh dengan malaikat-malaikat dalam halqah zikir. Dia duduk lama mana? Hingga naik matahari. Kita duduk dengan naik matahari, dia duduk sama itu sampai naik matahari. Sebab tu kelebihan dia tu besar. Apa kelebihan besar? Membawa pada orang tu tak rajin. Bukan malah tak rajin. Tu. Dan kias olehmu atas ini nikmat mata ni akan segala maksiat yang lain pula. Ataupun atas ini melihat. Atas ini melihat kepada perempuan ajnabiyah. Dan kias olehmu atas ini melihat kepada perempuan ajnabiyah. Kiyah akan segala maksiat yang lain pula. Nah, kerana tidak dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat, barulah boleh kerjakan maksiat. Yang melazimkan oleh ada semua beberapa sebab daripada nikmat tu akan menjadikan langit dan bumi. Tuh. Sebab ada beberapa sebab, beberapa nikmat. Beberapa sebab dan beberapa nikmat mana sifat yang melazimkan, yang menetapkan oleh ada semuanya beberapa nikmat tu akan menjadikan langit dan bumi. Masya Allah, banyaklah istighfar pada Allah. Dan bahawa setiada sepenuh syukur malaikat daripada mereka yang menunaikan ia mereka akan dia akan nikmat dengan ikhlas. Malaikat daripada mereka yang menunaikan ia mereka akan beberapa nikmat itu menunai dengan ikhlas, dengan bersih hati pada Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, ketunggalannya Allah, jadi Allah Ta'ala satu. Kerana Allah Ta'ala ketunggalannya Allah, ni Allah Ta'ala satu tu ketunggalan. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya lain pada Allah. Maka kerana yang demikian, yakni kerana tiada sepenuh syukur malaikat dengan mereka yang menunaikan ia akan dia dengan ikhlas kerana Allah ketunggalan tu. Tu hendaklah menyembut hamba akan ikhlas. Tu. Maka kerana yang demikian, kerana tiada sepenuh syukur malaikat dengan ikhlas tu. Tu. Kerana yang demikian tiada sepenuh syukur malaikat dengan ikhlas kerana Allah ketunggalan. Hendaklah menyembut hamba, yakni musannif, yakni pengarang kitab ni, akan ikhlas pada permulaan, lepas pada syukur. Nah, maka ikhlas ni pokok bagi semua ibadat. Semua yang daripada kita belajar di awal lagi sampai pada hari ni, semua perlu pada ikhlas. Maka diri kita buat amal, bersyukur apa, kalau tidak ada ikhlas, maka saja free, tidak dapat apa-apa pun. Nah, kerana kita syukur, kita nampak orang bersyukur kerana kita malu masalah. Nah, malu tu malu ni, bukan kerana Allah Ta'ala ada.
Ni ikhlas paling payah sekali ni. Habis, wallahu a'lam. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na min ulumihi wad daraini amin. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu 3 perkara. Kena ingat ni. Apa murtad ni? Keluar pada agama Islam. Jadi murtad, jadi orang yang keluar pada agama Islam tu ada 3 perkara. Maka bukan himpun 3 perkara ni lah baru jadi murtad tak. Salah satu 3 perkara ni pun kalau lah kita buat dia, maka jadi murtad lah kita. Kita murtad, keluar pada Islam. Bukan Islam dah lah. Gapo ingat tu salah satu tak apa dah, bukan nanti 3 perkara ni, salah satu. Pertamanya i'tiqad yang salah, pegangi dalam hati yang salah. Pegangilah hati hak salah. Gapo hak salah? Hak tak kena. Gapo tak kena? Hak tak betul. Gapo hak tak betul? Hak salah. Hak belok. I'tiqad ni, i'tiqad ni ingat benar lah. Tu. Lagu mana i'tiqad salah ni misal dia? Seperti i'tiqad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. Ini Zuhair. Itu hadak dak. Tak ada dah. Tak ada dah tu. Mai dak sore berpanyo. Duk dengar dia tengok dia makan habis ditumpah. Aku ni mayai lagi, zikir lagi, sedekah lagi, dia makan tumpah lagi. Tu hadak dak. Ni marilah tu. Gilah tu. Kena istighfar banyak-banyak. Ya tengok beleh mari duk haruku. Kena ya. Kena tak beleh? Kena deh. Beleh dengan betel ni kena molek dua tu. Deh, mu tak kena beleh dengan betel dekat saya sungguh. Mari tak khabar tu. Lebih-lebih lagi nyo kita duk semaya, duk sedekah, duk buat amal, duk apa gitu gini. Deh. Tu buat amal bukan sikit banyak, tiba-tiba kena nyakit kawi. Tu ada kedak Aku bangun tahajud muka 4 lagi. Dia minta, ya Allah, jangan kena lah ya Allah. Kena berat. Dia kedak tu gilah. Nah, tu jadi gitu sungguh tu. Jadi gitu. Maka ada lagi gitu, ingat tu. I'tiqad ketiadaan Tuhan tu jatuh dah situ tu. Hak Tuhan jatuh dah murtad dah tu. Tasyak pada adanya Allah Ta'ala syak tu ada ke tak ada? Dapat syak itu. Tu ada ke tak ada? Duk sore ke duk mada ke tak ada? Ada tak ada? Jatuh berat dah murtad dah muncak semula dah tu. Amalan kamu dibatal habis. Dua ni tak puasa mana? Hak puasa yang 3 ni. Mana 3? Tawasyak. Salah satu sifat daripada segala sifat Allah yang diijma' ulama atas segala sifat Allah. Sifat Allah ni ijma' ulama dah kata adanya. Hak wajib dah kita tahu 20 sifat. Kita pergi syok. Ada kedok sifat Tuhan. Syok Lepas tu kita kata sifat Tuhan tak ada dari 20 Tak wajib mengaji sifat 20. Ada apa dah kita? Hak 20 sifat ni hak ijma' oleh ulama, wajib kita kena tahu. Tiba-tiba kita kata tak ada kena mengaji, boleh dah. Ni, sekat syak tu pun beragam. Gapo syak ni? Seperti wahdaniyat. Sifat wahdaniyat sifat Tuhan. Ni lah ada dak sifat wahdaniyat gitu. Yelo dah lah tu. Tu habis tu mengaji molek sifat 20. Tak saya mengaji sifat Tuhan. Nak kenal Tuhan, kena sifat Tuhan tu lah. Ni nak kenal Tuhan, cari tempat Tuhan. Gagal lah. Duk cari buat apa?
Dia semenjak Nabi ada sampai cloning tak bisa tengok ke view, saya tengok Nabi, bisa tengok Tuhan. Nabi kita saw ya. Pahaya tengok pun tak ada royak hidup situ. Deh, dia royak tengok Allah Taala bila kaifiatan dengan tak ada kaifiat. Lepas tu tu kat orang bawah ni duk tafsir sore. Mak ko topak kau ni. Deh, tak kira dah ni bakal betul-betul tu ini. Maka dalam hak kita nah. Dalam hak kita ni dalam kita ni kita pakai i'tikad hak sifat 20 weh. Kita tak pakai hak lain weh. Kerana selera i'tikad kita tu. Kita nak bersatu dengan i'tikad kita ni. Kita nak boleh kenal Tuhan. Maka kenal Tuhan ni kena kenal hukum sifat Tuhan, kena kenal hukum ku Tuhan ni Tuhan. Ada sifat Tuhan hak 20 ni tahu. Mek diwujud kedai bakar. Kita wujud kedai bakar kena boleh tahu tu. Mu ingat tak wujud kedai bakar? Napa duk bergurau sedap ingat tak? Anu? Ingat tak? Khadir. Ingat tak? Bergurau berakhir. Gue tak ingat. Tu dia. Aku tengok ada orang umur 3 tahun ingat Quran 30 juz. Cadih sungguh. Ingat budak-budak ni bulu dah. Tak tahu sekarang. Aku ingat budak pun 3 tahun. Duk baca Quran. Masya-Allah, jadi budak ni pai telo-telo dia tu. 3 tahun. Jadi sungguh ingat Quran dah. Ni, ingat budak kita lah hak ni. Berapa puluh kali 3 dah tahu lah. Bulu panjang setor dah. Tak ingat lagi. Keluar Allah duk belik lagi. Ni, baca Fatihah tu kita ihdinas siratal mustaqim. Ina siap taking bunyi. Loh, posisi esok Melayu. Bunyi lah belah sungguh lah. Tapi tak apalah, mujur kalau mengaji juga. Kalau tak mengaji tu kan, tak ada tukar mana dengan Pahama. Tak ada tukar dia. Tak ada beza dengan Pahama. Alah lah, aku tengok, belah sungguh lah. Ni, tuan mengaku Islam. Ni, Islam cak politik ni. Tu, bukan cak politik dia, cak boyo lagi. Dia kerah cak boyo ni. Tengok Allah lah, jadi sungguh budak ni weh. Wah jago mana 3 tahun ingat Quran. Hak sore tu di ni tahun. Lah cakap tu, hak 3 tahun Allah lah baca apa-apa dengan telo-telo dia dah. Hak kita bulu dah Yasin tak leh lagi. Allahu akbar. Yasin tak leh. Dia Yasin kakung, Paula khamak. Tak boh mek Quran dak tengok, tak boh ni. Ya tu surat Yasin tak ada. Quran tak ada. Mek tengok, tak boh weh. Duduk kakung. Boleh dak negara dak dah ni. Doh kosongnya. Tak khabar dah tu tak tahu tu. Aku itu malu enggak kalau dia mau duk baca aku duk kakung Paula khamak tu. Dak weh. Dak aku nak baca belah dia motor aku tak pandai mulut aku gerak kan. Gerak kau pasal apa? Aku malu duk dia tu weh. Budak lah ni tak malu weh. Pas dia tanya lama ni dah. Duk ngaji. Hanya tahu dah. Omong apa dah? Berapa puluh dah? Berapa puluh Yasin boleh baca lagi. Lah sungguh lah ngaji lah ni. Ni, dia tak mahu nak usaha jadi panah tu tak apa tu mula tu heboh. Dia tahan Nabi Allah yang tak payah lah duduk gondong tak ponok gapo wahnya. Wahnya tu kau. Munjetong amboh. Heran sungguh mengaji ni. Aku tengok tengok bawah tahu ada sungguh jago mano. Ni. Habis ilmu ni nah buat kamu ni masa budak ni lah mun usaha. Kuasa otak budak ni otak cidik lagi, otak cidik, otak cergah. Dan mari tu Allah lah tak ingat dah. Ni, tak ingat riwayat 2 masalah tak ingat, lupa berat lepas dah mengaji. Maka kalau kita budak otak tu jadi otak apa panggil? Otak cair ni. Bukan otak pekat dak lah. Siap. Gitu lah, kena usaha dipandai weh. Ni, tak itu boh. Kena usaha dipandai boh. Gitu lah. Dipandai belakang tu Baru ni kita tak pandai kalau apa itu berdoa tak lah dengan Tuhan. Jangan tak berdoa saja panggil. Tak ada berdoa langsung dengan Tuhan. Ni, doa madam bi minta doa Rabbi zidni ilma.
Nabi pergi minta doa, minta ilmu. Pas kita bukan Nabi tak minta doa, Allah lah piyo nak bagi. Deh, tu. Tak apalah tu. Mana tak kecek sangat. Lagi aku senang banyak. Duk kecek. Tu seperti wahdaniyah dan lain-lainnya lain pada wahdaniyah. Syok hak ni tengok ni. Syok salah satu syok. Sifat wahdaniyah tu ada kedak sifat kudrat tu ada kedak ada redak dok syok gitu tak boleh dah murtad dah. Pas anda dak syok dah haram terus boleh mengaji. Tak boleh mengaji 40 bid'ah. Tak ada apa dah ni. Ingat molek weh. Ni, jangan kita ni Allah Ta'ala weh akal tok duk atas ni, punggung lek bawah. Demo kata terdengar, kata tengok, mengaji sifat Tuhan ni tak leh weh. Kita mengaji sifat Tuhan nak kena Tuhan. Bukan mengaji sifat Tuhan nak kena kadeh. Ku nak kena Tuhan, sampai ku mengaji sifat Tuhan. Kena Tuhan, kena sifat dia, duk cari pun Tuhan. Muka cari mana lagi zerah ni. Tak apa muka cari tu duduk situ malaikat tanya nak kubur Isa. You tak tanya ni masuk ke apa? Ainallah tu duduk mana? You tak tanya ni. Man rabbuka? Siapa duk retah mu? Maka Rabbu ni Tuhan hak retah. Ni Tuhan retah kita gapo? Kita mulut yang kata Allah retah dak ni. Tak gitu ni. Kita kata Allah Ta'ala Rabbi, Allah Ta'ala retah kita. Padahal berduit tak ada, berat berarti. Bukan Tuhan duit dia retah kita. Lalu tu dengan duit tok pekang. Pekang pergi pondok, mari pondok. Pekang pergi nak. Pekang pergi sewing, masuk sewing. Pekang pergi kolej siang, ya tengok ya pekang. Ni dia weh. Sampai dia tanya man rabbuka. Dia tak tanya man Allah. Rabbu ni Tuhan yang meretahkan di kau. Maka Tuhan ni tumpuan dan tupai ni. Tu gaduh kita. Ni. Gitu Sampai tu nak kata Allah Rabbi, kita ingat kata Allah Ta'ala yang meretahkan aku. Daripada awal sampai akhir. Weh nampak gitu. Ni ingat weh. Masya-Allah. Ni. Habis mengaji lah sifat Rabbullah. Pasal dia dah orang duk kata macam-macam gitu gini belah demo lah tu. Kita nak cek enjing kita, bukan nak cek enjing demo. Nak habis orang tak kata ambil mana. Semua orang kita kena kata belaka. Tak ada seorang habis hal lepas dah mulut manusia. Makan lembu sekor dah kena kata lagi. So itu. Gitu nak cari lepas mulut orang tak boleh. Habis tu mengaji sifat Rabbullah jadi cerak nenong orang kita panggil. Jadi nenong suruh wujud ke apa? Sifat Rabbullah ni ku ingat kau dulu perut lagi. Beranak tu boleh kata dah. Kok mung ni bulu dah tak ingat lagi. Ni aku boleh nak sikar ngaji Quran. Tok ku dak hijau apa? Aku takut tu. Buatlah hana ni nak pergi ngaji Quran kata sikar. Dulu gitu bukan batas getah baik ni. Nah, pergi ngaji Quran kata sikar sore, dia jalan sore. Faham nakuk. Baru dia kata sikar tu, wujud arti ada, kidang arti dia, duk haji. Ini siapa pak ngaji? Kelak-kelak pula. Kata preh. Tu. Apa? Takut tu. Kau duk ngaji itu. Lagi tak apa, lagi belum ngorek, maya-maya bedak dah. Tu. Bol pah nu, pah iso nak kelak ngaji Quran kan. Sudah ni. Kata sikar tu, ilai tu ngaji. Kata perah gelak dak berita pala ning. Habis dunia dah seni ni manusia seni tak susah. Susah tu rasa mana hati. Sampai Nabi kita tak hajar seni. Kita sibuk hajar seni. Dah seni ni jadi malah segala-gala. Tu dia weh. Dia ingat tu dah ngaji tu pada molek. Tak i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi yang ijma'kan atas nubuwah nabi, yakni kenabiannya nabi. Orang ning ijma' ulama dah kata nabi, maka kita i'tiqad bukan nabi. Sejalan juga tu. Ijma' ulama kata orang ni jadi nabi, maka hak kita pergi kata tak bukan nabi dia ni. Tak boleh dah tu.
Boleh, ingat balik. Ada i'tikad tiada ada pada hari kiamat. Tak ada kerja apa hari-hari. Kawik-kawik duduk rumah tak gimana ke, tak boleh berjalan tengok atas laut tinggal sikit. Duduk rumah ke, kiamat dah ke tak ada kiamat dah. Jelah dah tu. I'tikad pergi tak ada hari kiamat. Hari kiamat hari mendirikan balasan. Hak baik ya balas baik, hak jahat ya balas jahat. Tu hari kiamat. Mau tak tu hari kiamat hari apa Hari berdiri. Hari tu tak boleh nak duduk dah. Tak ada pergi duduk oleh bau. Malaikat orang yang tertentu boleh duduk bawah ingat arah. Hak lain berdiri. Berapa tahun diri tu? Puluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun duduk berdiri saja. Jumpa buat mungkin berdiri boleh semalam Mu nak diri? Bah. Pia nak diri kat angin weh. Mu nak diri cikgu? Apa mungkin diri? Dah. Buat hari kiamat dah belai panggil. Tu pun lengoh habis dah kaki tangi. Hari ni berdiri tak boleh nyatak dah. Nak duduk tak ada dah. Habis tak hari berdiri. Mereka orang tertentu. Boleh duduk, boleh duduk. Boleh duduk menyangai. Siapa dia? Orang boleh duduk bawah bayangan aras. Tu dia weh. Tak apalah tu. Begitu. Masya-Allah. Sabit tu kita ni kena rapat dengan alim ulama. Kalau kita malah wa amma. Malah wa amma gajing rapat dengan alim ulama lah. Tak somek oleh ulama habahi kata ke orang tu. Sikit-sikit beda sikit syirik somek satu Punuh rekang panggil. Kalau tengok po ni. Yang ni kalau mati tak nak pergi batah. Yang tegar ke tak kira dah. Ikut ke lalu. Sikit-sikit habis sikit syirik. Hiyak lah. Boleh main tu. Ingat banyak lah ni weh. Ingat molek tu. Ni dia weh. Dan tiada ada syurga. Hanya begitu. I'tikad dan tidak ada syurga dan neraka. Syurga neraka tak ada. Gila ni ke timur khairat esok tu. Lain tak ada lagi. Ialah belaka. Padahal ada syurga. Lain ni ada. Tahu i'tikad kan manusia yang mati tu tidak dibangkit hidup kembali. Begengnya dia orang mati tu tak bangkit hidup semula ada. Tak bangkit mati-mati. Tai-tai ya tahu. Tai-tai di depan mu apa ke? Tak hati hidup kelak mula. Hatu hak pernah takut tu. Mati tak aku? Aku orang mati belaka. Kalau saya takut orang mati. Hak lepas dah mati tu. Tuhan hak tu ada dah. Mula-mula dia tanya, mu tahu dak gapo mula tanya. Dia tanya mu kenal dak nabi. Hak tu dia tanya. Manil hazar rajulu, siapa dia lelaki-lelaki ni? Ada tepi mu ni. Dia tanya hak tu dulu. Kalau kita boleh jawab tu, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia tanya man rabbuka. Ni titih nabi duk kata dah boleh-boleh. Titih nabi sesak lah. Mu dah bel kat mana hak tu? Nabi dak kata dah mula-mula orang aku syafaat, titih baris aku. Lepas titih baris aku, orang Arab. Hak Islam. Lepas dari Arab, barulah orang lain pada Arab. Hak orang kita duk kata kepada titih Nabi tu, mung dak yang tiga dah. Nabi syafaat titih baris dia dulu. Bakar dia dulu, baku yogi ke orang lain. Dia nak pergi nak syafaat nak tolong mungkin titih baris dia dulu. Salah dia sikit sebanyak tu bukan salah sikit orang, bukan malaikat. Tak boleh tengok salah buat salah dah. Banyak ni duk kata titih Nabi. Apa tak ni? Pasal kita tengok ayat tu. Kul la as'alukum ajra illal mawaddata fil qurba. Lepas tu kita duk semaya dia doa semua dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina tu titih baris Rasulullah. Tiba-tiba munduk selawatkan Nabi, selawatkan keluarga Nabi, duk caci kepada keluarga Nabi pula. Amuning dia nak pakai apa je manis ni. Tu. Jangan duk kata titih Nabi ni. Dia dah bayar bakar dia pun dah bayar dah tu. Tak tengok bertitih. Pak dia 7 juta. Anak telur baru 50,000 seti. Telur tak ada tetah lagi tuan-tuan. Biasa tengok ada bertitih. Kenal tak bertitih? Kenal ni.
Royak dek pia-pia dia kata kita Nabi tu. Pok juta, pas Nabi ni bukan harga juta. Laula Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard. Kalau tak ada Muhammad, aku tak jadi langit bumi ni. Rumah mung aku tak ada, aku tak jadi. Kalau tak ada Muhammad. Lepas tu bukan harga juta Nabi ni. Dia buat titik harga juta tu, kau kita tengok weh. Buat titik, aku saya tengok dah gitu, bukan apa ni. Pergi tempat pakai buat titik. Ya tadi dia mau minta dah ni sejuta. Kena aku jual dah. Tapi orang minat dah jual dia mau minta dah. Itu kata itu bapa tu main baik dah. Lewat bakar dah. Anak cidang lah tu. Anak cidang. Kata anak cidang, anak bulu baru duk tumbuh. Dia tanya, "Ya baik mana?" Ada mahal le 400,000 Allah, 400,000 buat titik. Tengok, kipok yo juta tu. Lepas tu ada telur. Telur tu dah. Telur tak habis dah tu. Dia mau pecah melaka dah. Berapa stik? Telur tu lelai. Hak tu 25, hak tu 50. Allah. Telur je. Telur je. Tak ada tu buat ibu lagi. Telur je. Buat titik tu. Ni dia. Pas ni titik baris Rasulullah. Kita nak bobat. Mai sungguh. Tu nak kata orang lain katalahnya kata itu bagi Rasulullah tu. Duk kata apa? Popak kita banyak itu Rasulullah ni. Tanding banyak tanding. Kita baris ya kok tanding ramai. Boleh ada berkat tempat kita dak selamat, bala tak ada. Mereka tu itu bagi Rasulullah tu. Banyak weh. Hok bakal saik-saik kok tandingnya lah tu. Itu bagi tu kita buat kedai buat tak kenal dia. Hai Rasulullah syufaat dulu dia tu. Kami diteh baris dia. Kita pas belakang suk dah. Nah, ni kerana kita bakar tak molek. Pas kita ni bakar bukan titik bukan benar dah. Nah. Buat titik bapak benar. We free dia pun tak mau. So itu. Botol lah pas kita mai bapak hidup lah. Ya apa buat titik. Tu mai bapak we free Bapak mai mana? Tu mai benar. Tak apa mula. Tak biar nak oleh. Moga bapak UTT hak benar biar tak nak. Itu ingat molek kita tu. Jangan buat benci tiap hari Rasulullah tak kena tu. Tiap hari dia Rasulullah ni dia syafaat dulu pada kita lagi. Tu. Wahabi tak pok dia orang kata. Hak pok tak apa tak kata hak tak pok tu. Aku kata tak pok tu ya. Tu dia. Ni dia nah. Tak apalah tu. Ada i'tikad manusia mati tidak dibangkit hidup kembali dan sebagainya sebagai daripada tersebut tu. Apa sebagai? Daripada perkara-perkara yang diijma'kan atasnya atas perkara. Apa? Yang diijma'kan oleh ulama, yang disebut suara oleh ulama atasnya atas perkara tu. Yang diketahui akan dia perkara-perkara itu daripada perkejaan agama dengan darurah, dengan mudah. Tu kita ikah tu tak boleh tu. Tu dia. Dengan darurah, dengan mudah jelah laka tu. Itulah ingat mula-mula kita jadi murtad dengan sebab i'tikad kita. I'tikad pegangan kita dalam hati tu kena ingat molek, ngaji molek bab usuluddin. Nah, Usuluddin ngaji menjadi baik, makalah ulama-ulama tempat kita ni dan seluruh dunia ahli sunnah wal jamaah suruh kita ngaji sifat 20. Ada hak bahasa Arab, ada hak bahasa Melayu. Pasal apa kita mengaji waktu tu? Untuk nak kenal Allah Taala. Nah, tu nak kenal Allah Taala tu kita mengaji dia. Tu, maka sifat Allah baik dan wujud hingga sampai kaunuhu mutakalliman. Lepas tu mengaji tu hak mustahil. Buat apa mustahil? Benda hak tak pakar kita nak buat hak tak saya pakar dak ni. Kita nak pakar hak wajib tu ya. Pengaji apa mustahil? Nak we kenal kata benda ni benda tak boleh ada di Tuhan. Kalau kita kenal hak wajib saja, hak mustahil tak kenal, lama-lama kita pakar. Budak ke tak kenal, tak takut ulah pasal apa? Dia tak kenal. Nampak ulah je main ya. Pasal apa? Dia tak tahu kata ular tu bisa. Habis tu kena. Baru tahu tu ular bisa tu mau pampung lari ke dah. Tu kita ngaji mustahil kita tak sepakan nak buat tahu. Bukan ambil nak kilik buah kita dah. Hak wajib tidak nak pakai. Hak mustahil kita nak lepas. Kita. Nah, kena mengaji luar tu.
Barulah iktikad kita tu sudah diakui oleh ulama kata sah. Kalau dok mai serah Tuhan siap. Siap dah tu. Tu dia tak ada banyak kali. Ni sifat 20 pas tu kalau kita tak sei kenal Tuhan cara sifat 20, cari kok lain pun tak apa. Tujuan nak boleh kenal Allah. Tak ada apalah. Kita malah nak bila dek sifat 20, tak apa cari hak lain. Tujuan nak kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Maka ulama yang cari boleh kenal Allah. Imam Asy'ari yang cari boleh 13 sifat. Imam Maturidi yang cari boleh 20 sifat. Tu nak kenal Tuhan. Kalau kita nak pergi jalan mudah. Kalau nak pergi jalan lain pun tak apa. Nak pergi kenal Allah. Sudah. Gitu habis. Keduanya perkataan wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب